Tiba-tiba, seorang dokter mencuri buah pinggang pesakit dan mendapat rum 1 juta. Bayangkan ini, Anda pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Anda memperkayai sepenuhnya dokter yang telah bersumpah untuk menyelamatkan nyawa Anda. Tetapi di sebalik kot putih ITU, siapa sangka ada sayatan yang bersembunyi? Ini adalah kisah mengejutkan yang berlaku di Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang. Seorang dokter bukan sahaja telah melanggar sumpah profesionalnya, tetapi juga mencuri buah pinggang pesakit muda yang sehat dan menjualnya untuk mendapatkan wang haram. Keuntungan yang diperolehnya bukan ratusan ribu, tetapi mensika rum 1 juta. Bagaimana seorang dokter boleh berubah menjadi pemangsa? Siapakah mangsa yang hidupannya hancur akibat pengkhianatan ini? Dan bagaimanakah polis akhirnya membongkar jenia kejam yang tersembunyi di sebalik bilik pembedahan ini? Terima kasih kerana mendengar kisah ini sehingga tamat. Sila tinggalkan komen jika Anda merasakan hukuman terhadap dokter ini adil atau masih terlalu ringan. Setiap soal adalah penting. Jika Anda menyukai kisah ini, sila tekan butang suka dan klik langgan untuk tidak terlupa kisah kami yang seterusnya. Dengan cara ini, kami dapat terus berkongsi kisah yang penuh pengajaran di saluran ini. Awal tragedi, keluhan seorang pesakit. Di tengah-tengah Georgetown, terdapat sebuah bangunan besar yang menempatkan Hospital University Sains Malaysia, HUSM. Setiap hari, ramai pesakit datang dan pergi di hospital ini. Bagi penduduk tempatan, hospital ini bukan sekadar tempat untuk mendapatkan rawatan, tetapi juga tempat terakhir untuk berharap. Tempat untuk menyerahkan nyawa dan menanti keajaiban. Dokter dan jururawat yang memakai kot putih dianggap sebagai malaikat penyelamat yang ditugaskan untuk melindungi nyawa. Tetapi siapa sangka, di sebalik dinding putih hospital ITU, tersembunyi satu rahasia gelap. Di sebalik topeng pembedahan untuk menyelamatkan nyawa, tersembunyi satu jenia yang lisak. Tiada siapa yang menyangka bahawa orang yang sepatutnya membantu akan mengkhianati sumpah profesionalnya. Kisah ini bermula pada suatu meeting di akhir Mei 2023. Hujan baru sahaja berhenti, meninggalkan bau tanah yang bas di udara. Seorang pemuda berusia 26 tahun, Ensak Muhammad Naim, melangkah masuk ke dalam pejabat Jabatan Siasatan Jenia, JSJ, Polis Kontinjen Pulau Pinang. Wajahnya pucat, bercampur edu ke antara kekeliruan, kemarahan, dan ketakutan. Di tangannya, dia memegang 2 keping imbasan X-ray, yang akan menjadi permulaan skandal perubatan tabza di Pulau Pinang dalam beberapa tahun. Kebelakangan ini, kedatangan Ensak Naim disambut oleh Inspektor Ensak Ridzung, seorang pegawai yang terkenal dengan ketenangan dan ketegasan. Pada mulanya, Inspektor Ridzung menyangka Ensak Naim datang untuk melaporkan kes malpraktis perubatan biasa, seperti salah diagnosis atau prosedur yang tidak mengikut PAIN. Tetapi setelah mendengar ceritanya, wajah pegawai veteran ITU menjadi semakin serius. Dia merasakan bahawa ini bukan sekadar kes malpraktis biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih menjadikan sedang berlaku. Ensak Naim menceritakan bahawa 6 bulan yang lalu, pada November 2022, dia mengalami sakit pinggang yang teruk di bahagian kanan. Sakitnya begitu kuat sehingga dia hampir tidak dapat berdiri. Keluarganya yang panik segera membawanya ke bilik kecemasan HUSM. Di sana, dia dirawat oleh Drive Ahmad Kamal, seorang ketua jabatan yang mempunyai reputasi baik. Selepas pemeriksaan ultrasound dan X-ray, Drive Ahmad dengan yakin memberitahu Ensak Naim bahawa dia mengalami batu karang buah pinggang tahap akhir. Menurut Drive Ahmad, jika pembedahan tidak dilakukan segera, buah pinggang kanannya akan rosak secara kekal. Malah nyawanya juga terancam. Keluarga Ensak Naim menjadi cemas. Tanpa berfikir panjang, mereka bersetuju dengan kedatangan Drive Ahmad untuk melakukan pembedahan pada hari ITU juga. Pembedahan ITU berlangsung selama beberapa jam. Apabila dia sadar, Ensak Naim masih merasakan sakit di perutnya. Namun, Drive Ahmad datang dan memberitahu bahawa semuanya berjalan lancar. Dia malah menunjukkan imbasan X-ray terbaru yang menunjukkan kedua-dua buah pinggang Ensak Naim
Sehat dan bebas daripada batu karang. Ensak Naim dan Kelward Ganya berasa lega dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Mereka pakai bahawa drive. Ahmad telah menyelamatkan nyawanya. Namun, kebenaran pahit ITU terbongkar inam bulan kemudian. Pada Mei 2023, Ensak Naim mula merasakan badannya semakin lemah. Kulitnya pucat, dia mudah letih, dan sering pening. Curiga ada sesuatu yang tidak kena. Dia memutuskan untuk mendapatkan pemeriksaan di sebuah hospital swasta besar di Queens Bay. Di sana, dia berhadapan dengan kenyataan yang sangat mengejutkan. Dokter di hospital ITU memandang Ensak Naim dengan heran dan berkata, "Pesakit, awak hanya ada satu buah pinggang. Buah pinggang kiri ada, tapi buah pinggang kanan tiada. Adakah awak pernah menjalani pembedahan pembungkan buah pinggang atau mendengar organ sebelum ini?" Double quote. Mendengar kata-kata ITU, Ensak Naim tidak dapat mempakainya. Dia menegaskan bahawa 6 bulan lalu dia hanya menjalani pembedahan batu karang, bukan pembungkan organ. Untuk meyakinkan dokter ITU, dia menunjukkan imbasan X-ray yang diberikan oleh drive. Ahmad selepas pembedahan, anehnya, imbasan ITU menunjukkan 2 buah pinggang yang lengkap. Dokter swasta ITU menggerutkan dahinya dan berkata dengan perlahan, "Nampaknya imbasan ini telah dimanipulasi. Ada kesan penuntingan digital di sini. Ini tidak normal." Badan Ensak Naim mula menggelita. Dia memandang perut pembedahan di perutnya. Ya kelihatan lebih panjang dan dalam daripada perut pembedahan batu karang biasa. Ya lebih menyerupai perut pembedahan pembungkan buah pinggang. Pada saat ITU, dia menyadari bahawa sesuatu yang sangat jahat telah berlaku kepadanya. Dengan suara serak yang bercampur kemarahan, Ensak Naim menamatkan seretannya di hadapan Inspektor Ridzung. "Inspektor, saya rasa saya telah ditipu. Buah pinggang saya telah dicuri. Saya datang ke sini untuk mencari kebenaran. Saya tidak mahu orang lain mengalami nasib yang sama seperti saya." Bilik ITU sunyi. Inspektor Ridzung merenang imbasan X-ray di atas mejanya. Dia sadar bahawa kes ini boleh menggemparkan seluruh sistem perubatan di Pulau Pinang, malah di seluruh Malaysia. Jika dakwaan ini benar, dia bukan sahaja berhadapan dengan seorang dokter yang melanggar sumpah, tetapi seorang sayatan yang memakai kot putih. Pembentukan pasukan khas dan pembongkaran rahsia gelap. Selepas mendengar keterangan Ensak Naim, Inspektor Ridzung duduk di kerusania untuk masa yang lama. Di luar pejabat polis Pulau Pinang, hujan renyai-renyai masih turun, dan bau lembab memenuhi udara. Di atas mejanya, 2 keping imbasan X-ray diletakkan bersebelahan. Satu menunjukkan 2 buah pinggang yang normal, manakala satu lagi hanya menunjukkan buah pinggang kiri. Perbezaan ITU sangat jelas sehingga membuatkan dada Inspektor Ridzung terasa sesak. Selama lebih 14 tahun bergelumang dalam dunia jenia, mengendalikan kes pembunuhan, rompakan, dan dada. Kes ini terasa berbeza. Ada sesuatu yang menusuk jiwanya. Mungkin kerana dia sendiri faham penderitaan pesakit buah pinggang. Setiap kali dia membawa ibunya ke hospital untuk dialisis, dia melihat betapa bergantungnya manusia pada satu organ kesil untuk teras HIDUP. Kini, dia berhadapan dengan dakwaan bahawa seorang dokter telah menjual organ yang sepatutnya menjadi sumber kehidupan. Inspektor Ridzung memandang Ensak Naim, yang masih kelihatan pucat dan cemas. "Kami akan mengambil serius kes ini, Ensak Naim. Tapi awak perlu bertenang. Kami akan sakan setiap perkara yang awak katakan," katanya dengan suara yang lembut. Ensak Naim mengangguk. Matanya masih penuh kemarahan. "Inspektor, saya cuma nak keadilan. Kalau dibiarkan, saya takkan dapat HIDUP dengan tenang." Dia menjawab dengan perlahan. Pada malam ITU, Inspektor Ridzung menyubuhkan pasukan siasatan khas dengan kod nama SL23. Dia sadar bahawa kes ini tidak boleh diuruskan secara tabaka. Jika ada maklumat yang bokar, hospital akan menjadi huru-hara, atau penjenya akan memusnahkan bukti. Keesokan harinya, Ensak Naim dibawa ke sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur untuk pemeriksaan menyeluruh. Pasukan forensik yang diketuai oleh Drive Surya melakukan imbasan CT,
ultrasound, dan analysis perut pembedahan. Pada piting ITU, keputusan resmi mengesahkan kebenaran yang tidak dapat disangkal. Buah pinggang kanan Ensak Naim memang tiada. Perut di badannya sesuai dengan prosedur pembungkan buah pinggang. Dan imbasan X-ray yang dibawanya mempunyai kesan manipulasi digital. Laporan ITU membuatkan Inspektor Ridzung terding selama beberapa saat. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Mereka kini berhadapan dengan seorang dokter yang telah menjadi penjenia. Siasatam beralih ke peringkat seterusnya. Mencari tahu bagaimana seorang pakar boleh melakukan perbuatan kejam sebegitu. Maklumat Peribadi Drive, Ahmad Kamal dikumpul dengan teliti. Di permukaan, dia kelihatan sempurna. Berusia 47 tahun, ketua jabatan beda di HUSM dengan pengalaman lebih 20 tahun. Dia dikenali sebagai seorang yang baik hati dan mempunyai keluarga bahagia dengan seorang istri dan 2 orang anak. Namun, di sebalik ITU, pasukan siasatam menemui sisi jelapannya. Akun banknya menunjukkan aliran dana ke laman web perjajan dalam talian. Dia telah lama ketaji judi. Kehilangan ratusan ribu ringgit setiap bulan dan menanggung hutang berjuta-juta. Bukan ITU sahaja, penyiasat turut mendapati drive. Ahmad mempunyai hubungan sulit dengan seorang pelajar universiti muda, Sak Zulekha. Sebuah pangsapuri mewah di Central Key disewa untuk Sak Zulekha. Bersama dengan sebuah kereta dan barangan berjenama. Semua ini jelas mustahil dengan gaji seorang dokter di hospital awam. Motifnya menjadi semakin jelas. Tekanan hutang dan gaya HIDUP mewah yang perlu dikekalkan. Pada masa yang sama, pasukan lain menyamar sebagai pegawai audit dari Kementerian Kesehatan dan Menyusup ke HUSM. Mereka meminta akses kepada rekor perubatan pembedahan batu karang yang dilakukan oleh drive. Ahmad sepanjang tahun lalu. Ratusan fail dibuka satu persatu. Secara beransur-ansur, korak pelak mula muncul. Terhadap 6 orang pesakat lelaki muda berusia antara 20 hingga 30-an. Kesemua mereka sehat sebelum ini. Kesemua mereka didiagnosis dengan batu karang buah pinggang tahap akhir. Kesemua mereka menjalani pembedahan tabakar oleh pasukan yang sama. Dan yang paling mengejutkan, imbasan X-ray selepas pembedahan mereka semuanya menunjukkan 2 buah pinggang yang normal. Korak ini terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Suatu hari, seorang dokter muda bernama Drive City mendekati salah seorang ahli pasukan yang menyamar. Dia berbasak dan melukan kerasuannya. Ensak, saya selalu nampak perkara pelak. Kadang-kadang keputusan ujian tak sebdan dengan X-ray. Dan X-ray itu makam digunakan semula. Tapi saya tak berani nak cakap apa-apa. Nanti kerjaya saya hangka. Kata-katanya menjadi kepengganti keteki yang penting. Ia menguatkan syak wasangka bahwa Ensak Naim bukan satu-satunya mangsa. Sepanjang siasatam, Ensak Naim mengharungi hari-hari yang suka. Badannya muda letih dan dia berasa serba salah terhadap keluarganya. Di rumah sewanya yang sederhana di Kuantan, ibunya, Kamaria, sentiasa Cuba menenangkannya. Anakku, yang penting kamu masih HIDUP. Tuhan pasti ada perangkangan NYA, katanya dengan suara yang bergetar. Adiknya, Sak City, malah merangkang untuk menangguhkan pengajian universiti untuk membantu keluarga. Semua ini menguatkan tekad Ensak Naim untuk menuntut keadilan. Dalam mesyuarat dalaman, Inspektor Ridzung merangka strategi. Pertama, mereka perlu mengesahkan jumlah mangsa lain. 5 orang pesakat yang disyaki perlu diuji semula tanpa menimbulkan panik. Kedua, pasukan pembedahan yang sentiasa terlibat dalam semua kes ITU perlu disisirkan. Nama-nama mereka akan disiasat lebih mendalam. Ketiga, bukti digital perlu dibongkar. Inspektor Ridzung memanggil Ensak Kamal, seorang pakar forensik IT. Untuk menganalisis sistem penyimpanan IMEI perubatan HUSM. Mungkin ada kesan manipulasi yang dilakukan secara tergesa-gesa di sana. Papam putih di bilik mesyuarat ITU dipenuhi dengan koretan dan garisan merah yang menghubungkan. Foto Ensak Naim dan Drive. Ahmad, Inspektor Ridzung berdiri di hadapan pasukannya dan memandang wajah mereka satu persatu. Kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita sangka.
Ini bukan sekadar dokter yang menyeleweng. Ini mungkin sindiket pemerdagangan organ. Kita perlu bertindak pantas tetapi senyap, katanya dengan suara yang perlahan tetapi tegas. Pada malam ITU, selepas semua orang pulang, Inspektur Ridzung keluar dari pejabat dan menyalakan rokok. Hujan renyai-renyai masih turun di Georgetown. Dia menghela nafas panjang dan bercakap seorang diri. Seolah-olah bercakap dengan ibunya di hospital. Ibu, saya janji akan bongkar semua ni. Demi orang yang hilang harapan, demi orang yang percaya pada Kot Putih ITU. Tindakan senyap dan penemuan bakti. Beberapa hari berikutnya adalah tempo yang paling sibuk untuk pasukan SL-23. Mereka perlu menggesahkan sama ada terhadap mangsa lain selain Ensak Naim. Tetapi tanpa menimbulkan panik. Pegawai siasatan yang menyamar sebagai kakak-tanggan jabatan Kesitan menghubungi 5 pesawat yang menyalani pembedahan oleh Drive Ahmad. Mereka diberitahu bahwa kerajaan sedang menyalangkan program pemeriksaan susulan perkuman antak. Menilai komplikasi jangka panjang selepas pembedahan batu karang buah pinggang. Penjelasan ini cukup meyakinkan. Dan kelima-5 pesawat bersetuju untuk datang ke sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur untuk pemeriksaan. Pada hari pertama pemeriksaan, seorang pemuda berusia 22 tahun datang dengan wajah penuh ingin tahu. Imbasan ultrasound menunjukkan dia hanya mempunyai 1 buah pinggang. Keesokan harinya, pesawat kedua datang dan hasilnya sama. Semakin lama, wajah pasukan siasatan semakin muram. Sehingga pesawat kelima diperiksa, keputusannya tetap sama. Kesemua mereka hanya mempunyai buah pinggang kiri. Inspektur Ridzung berdiri di hadapan monitor bilik radiologi. Matanya kosong dan rahangnya daik-tap kuat. Korak yang sebelum ini hanya spekulasi, kini terbukti sebagai realiti. 6 orang mangsa, kesemua lelaki muda yang sehat. Dan kesemua mereka kehilangan buah pinggang kanan mereka. Dia menoleh ke arah Ensak Naim yang berdiri tidak jauh dari situ. Ensak Naim juga berdiri kaku. Tidak dapat berkata apa-apa. Tidak percaya bahwa ada orang lain yang mengalami nasib yang sama seperti dia. Apabila beberapa mangsa bertemu di bilik menunggu, suasana menjadi pilu. Ensak Naim duduk di sebelah seorang pelajar universiti. Wajahnya pucat tetapi dia cuba tersenyum. Bukan saya seorang rupanya, kata Ensak Naim perlahan. Pelajar ITU menepuk bahunya dan berkata dengan tenang, kita semua mangsa, bang. Kalau kita bersatu, kebenaran akan terbongkar dengan lebih sapt. Kata-kata ringkas ITU membuatkan mata Ensak Naim berkiaka. Mereka berkongsi luka yang sama, kesakitan yang sama, dan tekad baru untuk tidak berputus asa. Pasukan SL-23 menyusun profil mangsa. Mereka semua berasal dari keluarga sederhana dan datang ke hospital dengan gejala ringan seperti sakit pinggang atau sakit perut. Dalam masa yang singkat, mereka didiagnosis dengan batu karang buah pinggang tahap akhir dan dijadwalkan untuk pembedahan. Kecemasan. Semua prosedur dilakukan dengan pantas tanpa memberi peluang kepada keluarga untuk mendapatkan pendapat kedua. Kini, dengan terbongkarnya realiti pahit, mereka sadar bahwa mereka telah menjadi mangsa permainan yang kejam. Sementara ITU, siasatan digital oleh Ensak Kamal menemui satu lagi kejanggalan. Dia menunjukkan data ITU kepada Inspektur Ridzung dengan wajah yang serius. Inspektur, ada perbezaan antara masa penyimpanan IMEI dan jadwal pembedahan. Beberapa imbasan X-ray telah dimasukkan ke dalam sistem sebelum pesawat masuk ke bilik pembedahan. Ini jelas satu manipulasi. Inspektur Ridzung mengangguk perlahan. Bakti ini menguatkan syak wasangka bahwa Drive Ahmad telah merancang untuk melakukan junior ITU. Namun, Inspektur Ridzung sadar bahwa Drive Ahmad tidak mungkin melakukannya sendirian. Ada pasukan pembedahan, jururawat, dan tangan-tangan lain yang membantu. Dalam senarai nama yang sentiasa muncul dalam semua pembedahan. Satu nama menarik perhatian, Sak Surya Rahman, jururawat ketua bilik pembedahan. Siasatan terhadap kehidupan pribadi Sak Surya segera dimulakan. Di mata dia seorang yang baik hati dan sederhana. Tetapi reko kewangannya menceritakan kisah yang berbeza. Dalam tempoh setahun,
Dia Tela Membal Sebua Kereta Mewa Dan Sebua Pangsapuri Di Central Ki. Ini Jealous Mustahil Dengan Gaji Si Orang Juru Rawat. Shak Wasanka Bahawa Dia Adalah Tanggang Kanan Drive. Ahmad Si Makan Koa. Inspector Ridzung Memutuskan Antak Memanggil Sak Surya Ke Balai Polis. Alasan resminya hanyalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai prosedur perubatan. Sak Surya dating dengan yakin. Inspektor, saya cuma jururawat biasa. Semua keputusan dibuat oleh dokter, katanya dengan senyuman nipis. Inspektor Ridzung tidak teras menikannya. Dia hanya melihatkan salinan dokumen pembelian kereta dan geran pangsapuri di atas meja. Bagaimana awak mampu beli semua ini dalam tempo yang singkat dengan gaji jururawat? Tanyanya dengan suara yang tenang. Senyuman di wajah Sak Surya perlahan-lahan hilang. Tangannya mula menggelita. Bantuan daripada keluarga, Inspektor. Dan saya menang sedekat wang dari pertaruhan. Dia menjawab dengan suara yang semas. Inspektor Ridzung merenangnya. Dengan suara yang perlahan tetapi menekan, dia berkata, kami dah sema. Tak ada reko sedemikian. Sak Surya, ini peluang terakhir awak untuk bercakap jujur. Beberapa saat bilik ITU senyap, hanya kedengaran nafas Sak Surya yang kasar. Mata mengolir di matanya. Dia menundukkan kepala, dan dengan suara kesal yang terasa kesak, dia berkata, ya, saya terlambat. Tapi bukan saya yang mulakan. Dokter, Ahmad yang kadangkan. Dia kata ada orang yang perlukan buah pinggang dan bersedia bayar harga tinggi. Tugas saya cuma tolong dia. Inspektor Ridzung menunggu dengan sabar agar dia menyambung ceritanya. Sak Surya menceritakan bahawa dia menerima Rp40,000 untuk setiap pembedahan yang berjaya. Tugasnya adalah memuluskan keputusan ujian, memasukkan data palsu ke dalam reko perubatan, dan membantu drive Ahmad semasa pembedahan. Dia juga memastikan kakak tangan lain tidak curiga. Buah pinggang yang dikelwakan tidak disimpan di hospital. Organ ITU segera diserahkan kepada seorang lelaki bernama Ensaktan. Yang bertanggung jawab untuk menggedar organ ITU ke bandar lain. Penggakung ITU membuatkan bilik ITU terasa sejuk. Semua yang sebelum ini hanya spekulasi, kini terbongkar. Seorang dokter, seorang jururawat, dan seorang orang tengah. Sindiket ini tidak kesal, dan setiap langkah mereka dirancang dengan teliti. Pada malam ITU, Inspektor Ridzung menulis nama Ensaktan pada papan putih di bilik mesyuarat. Menghubungkannya dengan foto drive, Ahmad dan Sak Surya. Kata organisasi mula terbentuk. Dia memandang rakan sakerjanya. Wajahnya letih tetapi tegas. Kita dah jumpa pintu seterusnya. Sasaran kita yang seterusnya adalah Ensaktan. Kita mesti tangkap dia sebelum dia menghilangkan diri. Di luar, hujan baru sahaja berhenti. Jalan-jalan di Georgetown berkilauan di bawah cahaya lampu. Inspektor Ridzung sadar bahawa siasatan baru telah bermula, dan taruhannya semakin tinggi. Pemburuan di jalanan dan penggakung akhir. Nama Ensaktan kini menjadi bayangan yang menghantui pasukan SL-23. Penggakung Sak Surya telah mengisahkan bahawa lelaki ITU adalah orang tengah utama. Yang menggedar buah pinggang haram ke bandar lain. Inspektor Ridzung tahu bahawa menangkap Ensaktan adalah kunci untuk membongkar sindiket yang lebih besar. Namun, pemburuan ini tidak mudah. Ensaktan dikenali sebagai seorang yang licik, sering berpindah-pindah tempat, dan mempunyai banyak kenalan di Kuala Lumpur. Selama beberapa hari, pasukan melakukan pengawasan. Reko komunikasi dan Urunayaka Bank mendedahkan korak yang mencurigakan. Ensaktan sering bertemu dengan seseorang di kafe-kafe sekitar pantai Irama dan Sunway Pyramid. Tempat-tempat ini sentiasa sesak, membuatnya berasa selamat. Sebuah kafe di satu lorong kecil menjadi tempat pertemuan kegemarannya. Ia kelihatan seperti tempat yang telah dirancang untuk Urunayaka. Pada malam ITU, hujan baru sahaja berhenti. Jalan-jalan yang bas berkilauan di bawah cahaya kenderaan. Inspektor Ridzung dan pasukannya menyamar sebagai pelanggan biasa dan bertebaran di dalam kafe. Ada yang berpura-pura bekerja dengan komputer riba. Manakala yang lain berpura-pura menikmati kopi di luar. Inspektor Ridzung sendiri memilih tempat duduk di tepi tangkap.
Matanya sentiasa membantu setiap pelanggan yang mask. Selepas jam itu malam, ensaktan muncul. Dia seorang lelaki yang agak gempal, memakai baju kemeja kotak-kotak dan membawa sebuah beg kecil. Dia berjalan santai dan duduk di sebuah sudut. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki lain menyertai. Dari jauh, Inspektur Ridzung melihat ensaktan menyerahkan sebuah pemaku USB kecil dan sampel surat berwarna coklat nipis. Pada saat itu, Inspektur Ridzung mengangkat kawan kopinya sebagai isyarat. Tindakan pantas segera diambil. Dua orang ahli pasukan mendekati dari belakang, dan Inspektur Ridzung bangkit dari tempat duduknya. Ensaktan, panggilnya dengan suara yang perlahan tetapi tegas. Ensaktan terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Dia cuba menyembunyikan pemaku USB itu, tetapi salah seorang ahli pasukan telepon merapasnya. Kami tangkap awak atas tuduhan pemerdagangan organ haram, kata Inspektur Ridzung sambil menunjukkan kad pengenalannya. Beberapa pelanggan lain terkejut dan memandang ke arah mereka. Suasana kafe menjadi senyap seketika. Tetapi pasukan SL-23 bergerak dengan cepat. Tanpa sebarang kekekauan, ensaktan dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam van polis yang sedia menunggu. Sampel surat dan pemaku USB turut dirampas. Di bilik soal siasat balai polis, ensaktan duduk dengan wajah yang tegang. Penglawa dengan di dalam bilik itu dihidupkan, tetapi pelu masih menggolir di dahinya. Dia cuba berding diri dan mengelak daripada bertentang mata dengan Inspektur Ridzung. Namun, Inspektur Ridzung tidak tergesa-gesa. Dia meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Reko Bank milik ensaktan. Gambar CCTV dia menerima bungkusan di Kuala Lumpur. Dan senarai nombor akun asing. Ini semua sudah cukup untuk mendakwa awak, kata Inspektur Ridzung dengan tenang. Tapi kalau awak berterus terang, mungkin hukuman awak boleh dikerangkan. Ensaktan masih berding diri. Inspektur Ridzung kemudian membuka pemaku USB yang baru dirampas. Di skrin komputer, muncul file yang mengandungi nama pesakit, tarik pembedahan, dan jumlah wang yang besar. Bukti itu terlalu jelas. Ensaktan menjadi cemas. Akhirnya, dengan suara yang serak, dia berkata, baiklah, saya akan cerita semuanya. Dia mengaku bahwa pada mulanya, dia hanya seorang broker kecil yang membantu pesakit mendapatkan rawatan dengan sabtu. Tetapi 2 tahun lalu, selepas bertemu Drive Ahmad, dia terlibat dalam perniagaan yang lebih kota. Dr. Ahmad menawarkan buah pinggang pesakit muda. Dan ensaktan mempunyai pembeli yang bersedia membayar harga yang tinggi. Menurutnya, setiap organ dijual dengan harga ratusan ribu ringgit. Kebanyakan buah pinggang itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk diproses oleh sindiket haram sebelum diberikan kepada pesakit kaya. Sepanjang tahun lalu, dia telah menguruskan 6 buah pinggang dan mendapat keuntungan sebanyak Rp14 untuk setiap transaksi. Inspektur Ridzung mendengar tanpa menunjukkan sebarang emosi. Walaupun hatinya panas, dia tahu dia perlu bertenang. Siapakah pembeli awak di Kuala Lumpur? Tanyanya. Ensaktan menyebut 2 nama. Mereka adalah lelaki yang menjadi penghubung antara dia dan pesakit kaya. Inspektur Ridzung mengcatat nama-nama itu tetapi tahu siasatan itu perlu dilakukan secara berasingan. Fokus utama mereka sekarang adalah mengukuhkan kes terhadap Drive Ahmad dan Saksurya. Pada malam itu, pasukan berkumpul semula. Di papan putih, foto ensaktan kini diletakkan di sebelah Drive Ahmad dan Saksurya. Garisan merah membentuk segitiga yang jelas antara dokter, jururawat dan orang tengah. Ranting bukti menjadi semakin sempurna, dan keterangan saksi semakin kuat. Namun, Inspektur Ridzung sadar bahwa peringkat yang paling berbahaya masih belum tiba. Menangkap ensaktan hanya separuh jalan. Matlamat utama mereka adalah Drive Ahmad Kamal. Dr. Ahmad masih berada di HUSM. Memakai kot putihnya, berdiri megah seolah-olah tiada kesalahan yang dilakukan. Menangkapnya di hospital akan menggugah kepakaian orang ramai. Jika ada sedikit kesilapan, reputasi institusi perubatan itu akan musnah. Inspektur Ridzung memandang foto Drive
Ahmad di papam puti dan bekta dengan perlahan, topeng ni kena buka sapt. Tapi kena buat dengan pantas, bezi, dan tanpa kekekon. Di luar pejabat, bandaraya Georgetown mula sunyi. Lampu jalan memantul di atas jalan bus. Inspektor Ridzung berdiri di tepi tangkap untuk masa yang lama, berbasak di dalam tinya. Doktor Ahmad, masa awak dah tamat. Kami akan datang, dan kali ini, awak takkan dapat lari. Detik pinahanam dan patemperam di mahkamah. Pada malam ITU, bilik mesyuarat di ibu pejabat polis Pulau Pinang dipenuhi dengan kitagangan. Di papam putih besar, terdapat gambar-gambar mangsa, sak surya, sak tan, dan di tengah-tengahnya, foto drive, Ahmad Kamal dalam kot putihnya. Semua garisan merah menggara kepadanya. Inspektor Ridzung berdiri tegak dan berkata dengan suara yang tegas. Sudah tiba masanya untuk menutup lingkaran ini. Sasaran kita adalah drive. Ahmad, tidak boleh ada sedekat pun kesilapam dalam rangkaian ini. Doktor Ahmad bukan sekadar doktor biasa. Dia adalah ketua jabatan pembedahan di HUSM. Seorang yang dihormati oleh ramai pesakit dan kakatangan perubatan. Pinahanam yang tergesa-gesa boleh menyebabkan kekekoan dan merutukan kepakaian orang ramai. Terhadap hospital, selepas perbincangan yang panjang, keputusan telah dibuat. Doktor Ahmad akan ditahan sebaik sahaja dia selesai melakukan pembedahan. Ketika dia paling tidak bersedia dan tidak mempunyai masa untuk memusnahkan bukti. Keesokan harinya, penggada HUSM, Dayton Fatima, dipanggil secara rahsia. Wajahnya pucat apabila mendengar berita ITU. Saya tak sangka drive Ahmad akan buat macam tu. Dia selalu jadi kantor yang baik. Tapi kalau betul, demi nama baik hospital, kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan polis. Tolong jalankan tugas ini dengan berhati-hati, katanya dengan suara yang berat. Pada hari pinahanam, langit Georgetown mendung dan udara lembab memenuhi pekarangan hospital. Pasukan SL-23 telah menyamar sebagai pesakit, keluarga, malah kakatangan hospital sejak pagi. Inspektor Ridzung sendiri duduk di bilik menunggu berampiran bilik pembedahan. Berpura-pura membaca surat kabar sambil sesekali memandang jam tangannya. Pada kira-kira jam 2 piting, drive Ahmad masuk ke bilik pembedahan untuk pembedahan batu hempedu. Di sebalik tangkap kakak, Inspektor Ridzung melihatnya memberi arahan kepada pasukannya dengan penuh keyakinan. Kontrasnya sungguh ketara. Kot putih yang pernah menjadi simbol penyelamat, kini menyembunyikan wajah seorang pengkhianat. 2 jam kemudian, pintu bilik pembedahan terbuka. Doktor Ahmad keluar memakai baju pembedahan hijau. Topi pembedahan masih menutupi kepalanya. Di tangannya, dia memegang file kesil yang mengandungi reko pembedahan. Dia berjalan santai menuju ke pejabatnya di tingkat 2. Inspektor Ridzung memberi isyarat. 2 orang ahli pasukan mengikutinya dari belakang. Manakala 2 orang lagi sudah menunggu di hadapan pintu pejabat. Sebaik sahaja drive Ahmad melangkah masuk, dia terkejut melihat 3 orang lelaki di dalam bilik ITU. Inspektor Ridzung berdiri di tengah-tengah. Suaranya tenang tetapi tegas. Doktor Ahmad Kamal, kami tahan awak atas tuduhan pengelabatan dalam aktiviti perubatan haram. Ini waran tangkap dari mahkamah. Doktor Ahmad terding seketika. Matanya mengecil dan dia tersenyum sinis. Akhirnya awak sampai juga, katanya dengan nada yang dingin. Dia cuba mengawal dirinya, dan pandangannya masih tajam seolah-olah ingin menggancam. Namun, sebaik sahaja gari dipakaikan di tangannya, bahunya jatuh lemah. Apabila pasukan membawanya keluar, beberapa kakatangan hospital memandang dengan terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang berbasak dengan keliru. Seorang jururawat muda malah terasa-kesak. Dia tidak percaya bahwa doktor yang dihormatinya sebagai mentor kini dibawa keluar seperti seorang penjinya. Dayton Fatima berdiri jauh di koridor. Wajahnya kosong dan matanya merah. Dia tidak dapat berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepala perlahan. Di dalam kereta menuju ke balai polis, Susana senyap. Doktor Ahmad duduk di belakang, masih memakai baju pembedahan yang bas dengan peluh.
Dia memandang orang ramai di luar tangkap yang tidak tahu apa yang sedang berlaku. Inspektur Ridzung duduk di sebelahnya dan berkata dengan suara yang perlahan tetapi tajam. Awak mungkin berjaya menipu pesakit dan rakan sekeja. Tetapi undang-undang bukan mainan awak. Doktor Ahmad tidak menjawab. Dia menghela nafas panjang dan tersenyum sinis. Senyuman itu pelak. Ya kelihatan seperti kabaran, bukan penyesalan. Inspektur Ridzung memandangnya sekelas. Tinya berdebar. Senyuman itu bukan senyuman orang yang kalah. Ia adalah senyuman orang yang masih menyembunyikan permainan lain. Pada malam itu, berita pinahanam itu tidak didedakan kepada UMUM. Polis memutuskan untuk menunggu masa yang sesuai. Di Lokap Drive, Ahmad duduk di kerusi dengan tenang. Tangannya masih digari. Apabila Inspektur Ridzung masuk untuk melihatnya, dia mendapati Dokter itu merenung tajam ke hadapan. Dan sekali lagi, dia tersenyum sinis. Senyuman itu membuatkan Inspektur Ridzung sadar bahwa soal siasat esok tidak akan mudah. Dokter Ahmad bukan sahaja tidak akan mengaku, dia akan cuba membalikkan keadaan. Di luar tangkap, langit Georgetown gelap tanpa bintang. Dan di dalam balai polis, Patemperam psikologi yang lebih besar baru sahaja hendak bermula. Penghukum mengejutkan dan hukuman setimpal. Pada pagi itu, bilik soal siasat di Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang terasa sejuk. Udara di luar agak panas. Tetapi cahaya lampu neon yang putih memantul di atas meja panjang, meninggalkan beng-beng tajam di dinding. Inspektur Ridzung duduk tegak dengan file table di tangannya. Di hadapannya, drive. Ahmad duduk dengan gari, kelihatan tenang seolah-olah dia bukan suspek dalam kes besar. Matanya yang tajam memancarkan keyakinan yang sukar diganggu gugat. Inspektur Ridzung memulakan perbualan dengan suara yang kosong. Dokter Ahmad, kami ada semua bukti. Reko perubatan yang dipulskan, keputusan ujian yang dimanipulasi, keterangan saksuriya dan ensaktan, dan juga reko kewangan awak. Ina marang pesakit telah kehilangan buah pinggang kanan mereka. Awak adalah dalang utama. Dokter Ahmad bersandar di kerusi dan tersenyum sinis. Kalau awak nak saya menafikan, awak silap. Ya, memang saya yang buat semua. Tapi saya tak rasa ada apa-apa yang salah. Inspektur Ridzung memandangnya dengan tajam. Awak dah curi organ pesakit. Awak dah hangkakan HIDUP mereka. Dokter Ahmad kondong ke hadapan. Suaranya perlahan tetapi tajam. Manusia boleh HIDUP sehat dengan satu buah pinggang. Ina marang muda tu masih bernafas dan boleh bekerja. Sebelumnya, di luar sana ada orang kaya yang menunggu penderma dan hampir mati. Saya cuma alakan lebihan organ ke tempat yang betul-betul memerlukannya. Inspektur Ridzung menarik nafas. Jelas sekali drive. Ahmad sedang bermain permainan psikologi. Dia membuka filenya dan mengeluarkan beberapa bukti transaksi bank. Kalau awak betul-betul nak bantu, kenapa berjuta-juta ringgit masuk ke akaun awak? Kenapa awak berjudi? Kenapa ada pangsapuri di Central ki untuk ke kasih awak, Sak Sulekha? Double quote. Wajah drive. Ahmad menjadi tegang seketika, tetapi dia segera tenang semula. Itu sebahagian daripada urunayaga. Semua orang perlukan ganjaran. Saya dokter, saya layak dapat lebih. Inspektur Ridzung menghela nafas panjang dan melihatkan gambar-gambar mangsa di atas meja. Mereka adalah wajah-wajah muda yang kini kurus dan pucat. Awak kata mereka baik-baik saja. Tengok mata mereka. Mereka hilang kesitan, mereka hilang masa depan. Kantonia, Ensak Naim. Dia tak boleh buat kerja berat lagi. Ibunya menangis setiap malam. Awak panggil ini efisien? Double quote. Dokter Ahmad memandang gambar-gambar itu sekelas dan tersenyum lagi. Mata akan kaing. Mereka akan belaya untuk menerima. Tapi orang kaya yang dapat buah pinggang mereka boleh teras HIDUP dan menyumbang kepada masyarakat. Itu lebih penting. Inspektur Ridzung menahan kamarannya. Dia membongkok ke hadapan. Suaranya penuh tekanan. Awak bukan Tuhan. Awak cuma dokter. Awak bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, bukan menjual tabu pesakit. Dokter Ahmad ketawa perlahan. Ketawanya dengan
Sumpah Hippocrates kuma kata-kata. Hakikatnya, dunia perlukan keputusan yang pantas. Saya buat pilihan yang saya rasa betul. Inam orang hilang satu buah pinggang, tapi inam orang kaya dapat teras hidup. Semua orang anting. Saya, mereka, malah sistem perubatan yang lambat dalam proses pendaman resmi. Inspektor Ridzung menggetap giginya di bawah meja, tetapi dia tetap tenang. Jadi, bagi awak, wang dan nyawa hanyalah nombor yang boleh ditukar ganti. Bukan hanya wang, jawab Drive. Ahmad dengan suara yang tenang. Ini tentang kuasa. Kuasa untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dan saya dah buat tu. Ia menjadikan saya lebih daripada seorang dokter biasa. Bilik itu sunyi seketika. Inspektor Ridzung sadar bahwa ini bukan sekadar ketamakan. Dokter, Ahmad mengalami God kompleks, merasakan dirinya mempunyai kuasa mutlak ke atas nyawa orang lain. Inspektor Ridzung memainkan rakaman dari teleponnya. Suara seorang IBU yang terasa kesak kedengaran. Itu rakaman suara IBU Ensak Naim. Anakku, bertahanlah. Tuhan pasti ada rangkaian NYA. Ibu tak sanggup tengok kamu sakit macam ni. Suara ITU memenuhi bilik. Membuatkan udara menjadi lebih berat. Buat kali pertama, senyuman Drive. Ahmad hilang dan matanya berkelip-kelip. Dia cuba untuk bertenang. Itu cuma emosi. Mereka akan terbiasa, gumangnya. Inspektor Ridzung segera menikahnya. Tiada siapa yang boleh terbiasa dengan kesakitan yang awak sebabkan. Awak bukan penyelamat. Awak cuma penjenya yang mengkhianati kot putih yang awak pakai. Dokter, Ahmad memandangnya untuk masa yang lama. Kemudian perlahan-lahan tersenyum semula. Awak boleh gari tangan saya, Inspektor Ridzung. Tapi awak tak boleh gari pemikiran saya, kepakaian saya. Saya tahu akan sentiasa ada orang lain yang akan meneruskan apa yang saya buat. Pasaran ni takkan mati. Inspektor Ridzung bangkit dan memandangnya buat kali terakhir. Pasaran mungkin sentiasa ada. Tapi sekarang awak akan berdepan dengan mahkamah. Dan di sana, bukan awak yang akan bercakap, tapi mangsa-mangsa awak. Dokter, Ahmad hanya tersenyum sinis, seolah-olah menunggu pentas seterusnya. Di luar bilik soal siasat, Inspektor Ridzung berhenti seketika. Dia menarik nafas panjang dan memandang rakan sakarjanya. Kita kena sediakan mangsa. Suara mereka akan jadi senjata paling tajam di mahkamah. Pada hari ITU, langit Georgetown mendung dan angin lembab bersyap. Dan di dalam balai polis, persiapan untuk perbekaran besar baru sahaja bermula. Tuntutan keadilan dan pengakhiran satu kisah. Beberapa hari selepas soal siasat Drive, Ahmad Kamal, ibu pejabat polis Pulau Pinang mula membuat persiapan untuk peringkat seterusnya. Itu membawa mangsa-mangsa ke mahkamah. Inspektor Ridzung tahu bahwa walaupun bukti digital dan pengakung saksura dan ensaktan adalah kuat, apa yang akan menusuk hati hakim dan orang ramai adalah suara mangsa-mangsa ITU sendiri. Setiap keterangan mereka adalah senjata tajam yang tidak dapat disangkal oleh logik yang dingin. Pada piting ITU, Ensak Muhammad Naim duduk di kerusi bilik mesyuarat polis. Badannya kelihatan lebih kurus dan wajahnya pucat, tetapi di matanya terpangkak ketegasan. Di sebelahnya, ibunya, Kamaria, memegang tangannya dengan erat. Inspektor Ridzung mendekati dan berkata dengan lembut. Ensak Naim, keterangan awak sangat penting. Bukan sahaja untuk diri awak, tetapi untuk semua orang yang telah dikhianati. Ensak Naim menelan eliur dan mengangguk. Inspektor, saya tak nak orang lain alami nasib yang sama macam saya. Kalau suara saya boleh hentikan benda ni, saya sedia untuk bercakap. Keesokan harinya, mangsa-mangsa lain mula tiba, satu persatu. Ensak Ahmad, seorang pelajar Universiti berusia 21 tahun, datang dengan wajah letih. Sejak pembedahan, saya takut nak pergi hospital. Dulu saya pakai dokter penyelamat. Tapi sekarang bila nampak kot putih pan badan saya menggigil, katanya dengan suara yang bergetar. Bukan sahaja badannya lemah, malah kepakayaannya juga musnah. Seorang lagi mangsa, seorang pekerja kilang, menceritakan kisahnya dengan menundukkan kepala. Rakan sekerja sering ejek saya.
Saya sucked peanut, jadi mereka kata saya malas. Saya jadi malu, Inspektor. Saya datak main bola sepak dengan kawan-kawan. Rasa macam hidup saya sepenuhnya. Isterinya di Sabella tidak dapat menahan tangis. Di pinggir bandar Georgetown, paskan siasatam melawat rumah Ensaklim, 23 tahun. Rumah sederhana itu dipenuhi dengan bil-bil perubahan. Ibunya, Punchin, memandang Inspektor Ridzung dengan mata yang merah. Kami orang miskin, Inspektor. Anak saya dulu harapan keluarga. Sekarang dia selalu sakit dan tak percaya sesiapa. Bila saya ajak pergi klinik, dia tak nak. Dia kata semua dokter sama aja. Suaranya bergetar, mencerminkan luka yang tidak kelihatan. Setiap cerita yang didengar membuatkan bilik mesyuarat polis menjadi sunyi. Walaupun sudah biasa dengan kes-kes serius, pegawai siasatam terpaksa menundukkan kepala untuk mengawal emosi. Mereka sadar bahwa genia ini bukan sekadar kecurian organ, tetapi kecurian kepakaian. Ia adalah luka yang lebih sukar untuk sembuh daripada luka fizikal. Sementara itu, bayangkan kes ini mula meresap ke dalam pengetahuan Beberapa wartawan tempatan mula menghidu skandal perubahan di HUSM. Media sosial mula riuh dengan pertanyaan. Adakah banner pesakat kehilangan buah pinggang tanpa kebenaran? Dalam grup chat penduduk, orang ramai mula memerika perut pembedahan lama mereka. Takut menjadi mangsa tanpa disadari. Pihak hospital akhirnya mengeluarkan kenyataan ringkas. Mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan polis. Di bilik mesyuarat pada malam itu, Inspektor Ridzung memandang papan besar yang kini dipenuhi dengan gambar-gambar mangsa. Wajah-wajah muda itu bukan lagi sekadar data. Tetapi peringatan mengapa kes ini tidak boleh berakhir dengan kompromi. Dia berkata dengan suara yang tegas. Esok, kita akan serahkan fail ini kepada pejabat pegawai negara. Kita perlu sediakan perlindungan khas untuk mangsa. Mereka bukan hanya saksi, mereka adalah suara keadilan. Sementara itu, di Lockup Drive, Ahmad masih menunjukkan ketenangan yang pelak. Dia meminta kertas dan pen, dan menilai sesuatu seolah-olah sedang menyediakan ungkapan. Pegawai penjara melaporkan, Inspektor, dia selalu senyum sorang-sorang, macam tunggu sesuatu. Inspektor Ridzung mendengar laporan itu dengan wajah serius. Dia tengah tunggu pentas dia. Dan pentas itu adalah mahkamah. Beberapa hari sebelum pembakaran, persidangan dilakukan dengan teliti. Polis mengumpulkan bukti kewangan, rakaman suara keluarga mangsa, dan keterangan bertulis. Mangsa-mangsa berlatih untuk memberi keterangan. Wajah mereka masih penuh ketakutan. Dan ia bukan satu perkara yang mudah untuk mereka bercakap di hadapan hakim. Terutamanya apabila berhadapan dengan wajah dokter yang pernah mereka percayai. Di Georgetown, kabar enggan semakin merabak. Beberapa ibu bapa mula bertanya kepada anak-anak yang pernah menjalani pembedahan. Betul ke kamu ada 2 buah pinggang? Ketakutan merabak. Dan orang ramai mula keyakinan publik terhadap sistem perubatan Malaysia tergengking. Inspektor Azman tahu badai besar akan datang. Tetapi dia yakin badai ini diperlukan untuk membersihkan udara yang sudah lama tersama. Pada suatu malam yang sunyi, dia menutup fail kes tebal di mejanya dan berbasak. Kamu tidak sendirian. Suramu akan bergema di mahkamah. Di sebalik tirai besi, Datuk Drive. Faisal duduk dengan tenang, tersenyum tipis. Baginya, mahkamah bukanlah akhir, melainkan panggung terakhir untuk mempamerkan keyakinannya. Tarik pembakaran rasmi ditetapkan pada awal Januari 2024. Seluruh Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, bersab menyaksikan drama mahkamah tabza dalam sejarahnya. Pada awal Januari 2024, perkarangan mahkamah tinggi Kuala Lumpur dipenuhi orang ramai sejak pagi. Kendaraan media berbaris, dan kamera menyuruh setiap orang yang masuk. Ratusan warga berkumpul. Ada yang hanya ingin tahu, yang lain membawa plakat bertuliskan Justice for Victims. Hashtag itu telah menjadi trending di media sosial sejak malam sebelumnya. Susana di dalam mahkamah sangat tegang. Kerusi penonton penuh sesak. Wartawan duduk dengan buku nota dan kamera mereka.
Kelwarga mangsa duduk di barisan hadapan, wajah mereka kaku. Di kandang pesela, Datuk Drive. Fazal munkal dengan kemeja putih sederhana. Jubah doktor, yang dulu merupakan simbol kehormatan. Kini tidak ada, tetapi matanya tetap tajam. Seolah-olah dia masih berkuasa. Majlis Perbakaran Mask. Tukul Hakim diketuk 3 kali. Perbakaran kes pesela Datuk Drive. Fazal atas tuduhan pelonggaran ekta perubatan dan lain-lain akan bermula. Suara Hakim bergema. Pendakwa Rea berdiri. Dia membacakan tuduhan panjang lebar. Reko perubatan palsu. Keputusan ujian yang dimanipulasi. Inam pesakat muda yang kehilangan buah pinggang. Jutaan ringgit yang mengalir ke akun Datuk Drive. Fazal, serta peranan Pung Asha dan Ensak Ramli. Suaranya menekankan bahwa tindakan pesela bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengkhianati sumpah profesionalnya. Di kalangan penonton, bisikan marah terdengar, sementara keluarga mangsa menahan emosi mereka dan menundukkan kepala. Selepas pembukaan tuduhan, giliran mangsa untuk memberi keterangan. Nama pertama dipanggil Ahmad Zaki. Dia berjalan ke depan, dan Susana tiba-tiba sunyi. Badannya tampak lemah, tetapi langkahnya mantap. Dia bersempat di hadapan hakim dan mula bercerita. 6 bulan lalu, saya pergi ke hospital Kuala Lumpur kerana sakit belakang. Doktor cakap saya ada batu karang buah pinggang tahap akhir dan perlukan pembedahan segera. Saya percaya, selepas pembedahan, saya ingat saya sudah sembuh. Tapi kemudian, saya tahu buah pinggang kanan saya dah hilang. Sejak HIDUP saya berubah. Saya sering sakit, pekerjaan saya terancam, dan saya rasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menyelamatkan saya. Suara Ahmad Zaki bergetar, dan matanya bas. Ibunya di barisan penonton menutup muka dengan tangan dan menangis tersesak. Beberapa penonton lain juga menahan tangis, merasakan kesakitan yang sangat nyata itu. Saksi berikutnya adalah Amirul, seorang pelajar University berusia 21 tahun. Dia mengakui bahwa dia bukan sahaja kehilangan kekuatan fizikal, tetapi juga masa depannya. Saya dah bercenang, Tuan Hakim. Tapi bakal mencoba saya betulkan pertunangan sebab mereka fikir saya tak sehat. Saya bukan saja kehilangan buah pinggang. Saya juga hilang harapan untuk membina keluarga. Suasana mahkamah menjadi jempe. Beberapa orang menghela nafas panjang. Hakim memandang Amirul dengan penuh simpati dan menurunnya duduk. Kemudian, Azlan, seorang pekerja kilang, melangkah ke hadapan. Suaranya serak kerana menahan emosi. Sejak pembedahan, saya mudah letih. Kawan sekerja jelarkan saya pemalas. Saya tak main bola lagi. Saya jadi jauh dari kawan-kawan. Rasa makam separuh dari HIDUP saya dah diragat. Isterinya di barisan penonton menangis tanpa suara. Mangsa-mangsa lain memberi keterangan secara bergilir. Mereka bercerita tentang kehilangan kepakaian, kehilangan pekerjaan, dan perasa diabaikan oleh orang sekeliling. Setiap kesaksian berbeza, tetapi intinya sama. Pengkhianatan yang memusnahkan lebih daripada fizikal. Pendakwa Rea membentangkan bukti tambahan. Rakaman transaksi keluarga mangsa. Keputusan imbasan CT, dan rekod transaksi bank. Bukti-bukti itu dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan Drive. Fazal bukan kebetulan, tetapi dirancang. Ketika Datuk Drive, Fazal diberi peluang untuk bercakap, dia berdiri dengan tenang. Saya tidak akan menafikan pembedahan itu. Tapi saya bukan penjenia. Saya membuat keputusan yang dokter biasa tak berani buat. 6 orang ini masih HIDUP. Di luar sana, ada pesakat kaya yang kini boleh HIDUP. Bagi saya, itulah keadilan. Mahkamah menjadi jempe. Beberapa penonton berteriak marah. Ada yang terkejut dengan kangkuhannya. Hakim mengetuk tukalnya dengan kuat. Pesela, mahkamah ini bukan tempat untuk berukap moral. Ini mahkamah undang-undang. Kami di sini untuk menilai bukti, bukan logik pribadi awak. Pendakwa Rea memandang Drive. Fazal dengan tajam. Keadilan tidak diukur dengan kekayaan. Apa yang awak lakukan adalah jenia, dan undang-undang akan membuktikannya. Perbakaran hari itu berakhir dalam ketegangan yang tinggi.
Hakim memutuskan bahwa pada pembakaran berikutnya, saksi dari hospital, termasuk jururawat dan kakak tanggan lain yang pernah bekerja dengan drive, Fazal, akan dipanggil. Di luar bangunan, orang ramai yang menunggu berteriak kuat. Ada yang menyalakan lilin untuk menyokong mangsa. Media sosial semakin jempe. #arrest Dr. Fazal dan Justice for Victims menduduki tangga teratas. Malam ITU, berita pembakaran memenuhi siaran TV di seluruh negara. Di kedai kopi, di pasar, bahkan di gere-gere tepi jalan, semua orang membangkangkan nama drive Fazal. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang merasa dikhianati oleh sistem perubahan. Di Balai Polis, Inspektur Azman menonton berita ITU bersama pasukannya. Dia menutup fail dan berkata, kerja kita akan lebih sukar. Kita perlu bersedia untuk mendengar kesaksian orang dalam hospital. Itu yang akan mendedahkan seberapa besar organisasi ini. Sementara ITU, di dalam lokap, Datuk Drive Fazal duduk tegak, tersenyum tipis. Dia tampak puas, seolah-olah mahkamah adalah panggung besar yang sudah lama dia natakan. Seminggu selepas pembakaran pertama, pembakaran kedua kembali diadakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Suasana kali ini jauh lebih jempe. Sejak pagi, ratusan warga berkumpul di hadapan bangunan. Sepanduk bertuliskan, hukuman maksimum, dan tiada lagi drive Fazal dikibarkan. Sekumpulan pelaya perubahan dating membawa lilin. Wajah mereka muram, seolah-olah mereka mendesak agar Presiden Dr. kembali bezi dari sela. Di dalam mahkamah, kita ganggan semakin memuncak. Ruang penonton penuh, dan wartawan sibuk menyiapkan kamera mereka. Kali ini, yang membawa keterangan bukanlah mangsa, tetapi orang-orang dalam hospital, juru rawat, juru teknik, bahkan pengguna hospital Kuala Lumpur. Saksi pertama, seorang jururawat muda, Maria, berjalan ke hadapan dengan tergak GEK. Tangannya bergetar ketika dia mengangkat sumpah. Dengan suara yang hampir berbasak, dia berkata, saya baru bekerja beberapa bulan. Datuk Drive Fazal sangat dihormati. Bila dia beri arahan, kami tiada keberanian untuk membantah. Saya sering diminta untuk IKUT serta dalam pembedahan yang pelak. Di mana Saitan untuk batu karang buah pinggang terlalu besar. Tapi saya fikir dia lebih tahu. Hakim bertanya, adakah awak pernah menandatangani dokumen yang tidak benar? Maria menundukkan kepala. Mata menggolir. Ya, Tuan Hakim. Saya terpaksa menandatangani reko pembedahan yang sudah disediakan. Saya takut hilang kerja kalau saya menolak. Sampai hari ini, saya rasa bersalah pada pesakit-pesakit ITU. Suasana mahkamah menjadi sunyi. Beberapa penonton memandang Maria dengan simpati. Sementara yang lain menggepal penumbuk dalam kemarahan. Saksi kedua, juru teknik radiologi Ensak Samad, keluar dengan wajah tegang. Dia berkata, saya pernah diminta untuk mencetak semula gambar X-ray. Fail hasil menunjukkan buah pinggang pesakit normal, tapi saya diberi fail lain untuk dicetak. Saya fikir hanya pembetulan teknikal. Tapi sejak kes ini terbongkar, saya tak boleh tidur malam. Saya rasa saya dah tolong dia menipu. Bisikan marah terdengar di mahkamah. Pendakwa Ria memandang drive Fazal dengan tajam. Pesala, jelas sekali awak libatkan orang lain untuk hilangkan jejak. Saksi ketiga, pengguna hospital Kuala Lumpur, Dayton Zubeda, keluar dengan wajah letih. Setelah mengangkat sumpah, dia berkata dengan suara berat, saya rasa dikhianati. Saya pakai drive Fazal. Saya fikir dia adalah dokter teladan di hospital kami. Saya tidak tahu menahu tentang aktiviti haram ini. Kalau saya tahu, saya pasti akan ambil tindakan. Demi merah hospital, saya sokong penuh tindakan undang-undang ini. Ramai orang mengangguk setuju. Namun, mata bergenang di mata Dayton Zubeda. Dia tahu reputasi hospital sudah tergeletak. Ketika drive Fazal diberi peluang untuk menjawab, dia berdiri perlahan-lahan dengan senyuman tipis. Maria ni jururawat baru, mudah dipengaruhi. Samad tu kuma staf bawahan yang tak tahu prosedur. Dan Dayton, dia kuma nak jaga nama baik hospital. Semua kesaksian ni takkan ubah fakta. Saya tetap dokter terbaik yang mereka pernah ada.
Makama menjadi jempe. Beberapa orang menjadi marah. Ada yang Cuba banggan dari kerusi tetapi dihalang oleh pengawal. Hakim mengetuk-tukalnya dengan kuat. Pesela, bertenang. Mahkamah ini bukan tempat untuk awak berbangga. Tapi tempat untuk awak bertanggung jawab atas perbuatan awak. Pendakwa Rea membentangkan bukti baru. Dokumen dalaman dengan reko pembedahan palsu dan reko transaksi peralatan perubatan yang digunakan di luar prosedur resmi. Dia menambah, selama 2 tahun, hampir 1 juta ringgit mengalir ke akun Pesela. Jumlah ini juga melebihi pendapatan resmi seorang dokter ke kerajaan. Semua ini hasil dari tindakan haram yang merampas hak pesakit. Semua mata tertuju pada drive Fazil. Tetapi alih-alih kelihatan cemas, dia merenang ke hadapan dengan dingin. Kalau bukan kerana saya, pesakit-pesakit ke itu dah mati. Awak semua patut bersyukur. Mahkamah melitas dengan terakan, pengkhianat, dan tak berhati perut. Susana hampir tidak terkawal. Hakim mengetuk-tukalnya berkali-kali sehingga keadaan tenang. Pembakaran ditangguhkan. Hakim memutuskan untuk memanggil pakar perubatan dan undang-undang pada pembakaran berikutnya. Itu akan menjadi pembakaran terakhir sebelum hukuman dijatuhkan. Di luar, orang ramai semakin bersemangat. Aktivis berpidato. Pelaya perubatan berdiri dengan lilin. Dan hashtag hukuman maksimum menduduki tangga teratas media sosial. Malam ITU, berita pembakaran sekali lagi menguasai siaran TV. Program Bual Bikara menjemput pakar etika perubatan dan undang-undang untuk membangkangkan isu kepakaian awam terhadap kesitan. Di Balai Polis, Inspektor Azman memandang papam besar yang dipenuhi gambar saksi, mangsa, dan aliran wang. Dia berkata kepada pasukannya, minggu depan pembakaran terakhir. Kita mesti bersedia. Jangan ada satu pun kesilapan. Di dalam lockup, drive. Fazil kembali menulis di kertas kesilnya. Dia tampak sedang menyiapkan ucapan terakhirnya. Senyumannya tetap sama, dengan angku. Seolah-olah dia yakin panggung terakhir akan menjadi miliknya. Pembakaran ketiga, yang dijuluki pembakaran penentu, diadakan pada pertengahan Januari 2024. Sejak Sabtu, perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sudah dipenuhi orang ramai. Polis memasang halangan dan mengawal beberapa jalan. Poster, hukuman maksimum, dan tiada lagi drive Fazil berkibar di tengah keramanan. Di media sosial, hashtag verdict for Dr. Fazil mula trending sejak malam sebelumnya. Ruang Mahkamah Teresa menskik dengan tekanan. Wartawan dari pelbagai media tempatan dan antarabangsa memenuhi tempat duduk yang disediakan. Kamera siap merakam setiap detik. Keluarga mangsa duduk di barisan hadapan, wajah mereka tegang. Pesela, Datuk Drive Fazil, sekali lagi muncul dengan kemeja putih sederhana. Tatapannya tetap dingin, dan senyuman tipisnya yang membuat ramai orang merinding sesekali muncul. Dia masih tampak seolah-olah dia pusat perhatian. Hakim Musk, tukul diketuk 3 kali, dan Hakim mengisytiharkan pembakaran bermula. Hari ITU, 2 saksi kunci dipanggil, seorang pakar perubatan dan seorang pakar undang-undang. Saksi pertama adalah Profesor Drive Lim, seorang dokter kanan dan pakar urologi dari University Malaya. Dia berjalan mask dengan tenang. Rambutnya putih, tetapi suaranya tegas. Tuan Hakim, setelah memeriksa perut pembedahan mangsa, saya menyimpulkan bahwa ini bukan pembedahan batu karang buah pinggang. Saitan terlalu panjang, mencapai 14 cm di perut kanan. Pembedahan batu karang biasanya menggunakan saitan kesil atau teknik endoskopik. Perut ini jelas sesuai dengan prosedur pembungkusan buah pinggang. Hakim bertanya, adakah situasi kecemasan yang membenarkan pembungkusan buah pinggang tanpa persetujuan pesakit? Profesor Drive Lim menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak ada alasan perubatan seperti ITU, Tuan Hakim. Tindakan Pesela bukan kesalahan prosedur, tetapi tindakan jenius. Bisikan terdengar di kalangan penonton. Beberapa orang mengangguk, yang lain menatap Pesela dengan tajam. Saksi berikutnya adalah Profesor Hanim, seorang profesor undang-undang jenius dari University Malaya. Dia berkata dengan lantang, tindakan Pesela memenuhi ansa-ansa jenius pemerdagangan organ. Net.
Peran kangen, dan kyun tenggan kewangan, semuanya terpenuhi. Berdasarkan ekta jenya dan ekta perubatan, hukuman boleh menjangkau ke tahap maksimum. Pendakwa Rea bertanya, adakah status Pesala sebagai dokter mempengaruhi hukuman? Profesor Hanim menjawab dengan tegas. Ya, itu adalah faktor yang memberatkan. Seorang dokter terikat dengan sumpah profesional. Ketika sumpah itu dikhianati, berat jenyanya berlipat ganda. Keluarga mangsa menundukkan kepala, mata menggoliar. Mereka merasa seolah-olah suara mereka telah dibela dengan jelas oleh suara berbawa. Ketika drive, Fazil diberi peluang untuk menjawab, dia berdiri perlahan. Semua orang boleh bercakap teori, tetapi hakikatnya sistem perubatan kita lemah. Senarai menunggu untuk organ panjang, dan ramai pesakit berpengaruh meninggal tanpa sebab. Saya mengambil tindakan yang dokter lain tak berani. Itu bukan jenya, itu reality. Mahkamah menjadi jempe. Hakim mengetuk tukalnya dengan kuat. Pesala, bertenang. Ini bukan pentas untuk awak berukap. Semua kata-kata awak akan direkorkan dan dinilai sebagai bukti sikap awak. Namun, drive, Fazil menaikkan suaranya. Awak semua hipodi. Kalau bukan kerana saya, ramai orang penting dah mati. Saya buat apa yang perlu. Kalau awak semua panggil itu jenya, awak menolak reality. Double quote. Jeratan kemarahan melitus dari ruang penonton. Beberapa orang berdiri dan menuding ke arah Pesala. Polis segera menenangkan keadaan. Susana hampir tidak terkawal. Pendakwa Rea berdiri dengan suara tajam. Pesala, tiada satu undang-undang yang membenarkan perbuatan awak. Semua bukti menunjukkan bahawa awak bukan penyelamat, tetapi pengkhianat sumpah profesional. Tepat ketika tukul hakim hendak diketuk, salah seorang mangsa, Ahmad Zaki, tiba-tiba berdiri. Hakim terding sejenak, lalu memberikan izin singkat. Ahmad Zaki melangkah ke hadapan. Suaranya bergetar tetapi lantang. Datuk, awak kata awak selamatkan orang lain. Tapi bagaimana dengan kami? Kami masih muda dan ada impian. Awak bukan saja curi organ kami, tapi awak curi impian kami. Itu bukan penyelamat, itu pengkhianat. Double quote. Seluruh ruangan terding. Senyuman tipis drive. Fazil hilang sejenak, lalu wajahnya kembali tanpa ekspresi. Hakim mengetuk tukalnya. Perbakaran ditangguhkan. Pendakwa Rea akan membakar hukuman pada perbakaran berikutnya, minggu depan. Di luar, orang ramai semakin marah. Jeratan, penjara Siamur HIDUP, bergema. #life sentence melanjak di media sosial. Malam itu, di Balai Polis, Inspektor Azman berdiri di hadapan papam besar yang dipenuhi reko. Dia berkata kepada pasukannya, perbakaran seterusnya akan jadi penentu. Hukuman mesti maksimum. Tiada jalan lain. Di dalam lokap, drive. Fazil memandang catatan kesilnya. Dia menulis ayat-ayat pendek, seolah-olah sedang menyiapkan ucapan terakhirnya di hadapan khalayak. Senyumannya kembali, dengan angkuh dan penuh kabaran. Hari yang dinanti natakan akhirnya tiba. Perbakaran hukuman diadakan seminggu kemudian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sejak awal pagi, polis mengawal beberapa jalan dan memasang halangan untuk mengawal ribuan orang ramai. Sepanduk hukuman maksimum, dan keadilan untuk mangsa, berkibar tinggi. Beberapa pelaya perubatan di barisan hadapan memakai kot putih dengan ribbon hitam di lengan. Simbol berkabang dan tekad untuk menjaga kehormatan profesion mereka. Susana di dalam mahkamah sunyi dan tegang. Kerusi penonton penuh, dan kamera wartawan berbaris. Setiap lensa siap merakam momen bersehara ini. Keluarga mangsa duduk berdekatan, wajah mereka tegang. Ada yang memigang foto anak-anak mereka. Hakim Mask, tukul diketuk 3 kali. Perbakaran penggesatiharan hukuman bagi kes Datuk Drive. Fazil akan bermula. Suara hakim bergema dengan tegas. Pendakwa Rea berdiri dengan file table di tangannya. Suaranya jelas dan berbawa. Tuan Hakim, setelah mendengar semua saksi, pakar, dan meneliti bukti-bukti, kami menyimpulkan bahawa Pesala telah sengaja dan terancang membuang organ tanpa persetujuan. Ini bukan hanya pelonggaran prosedur,
Tetapi jenya yang serius yang telah memusnahkan HIDUP ramai orang. Pendakwa rea menekankan bukti-bukti terkuat. Hasil forensik yang menunjukkan perut sepdan dengan pembungan buah pinggang. Reko kewangan yang tidak dapat dijelaskan. Dan kesaksian pakar undang-undang yang menggesahkan unsur-unsur jenia. Rungan ITU sunyi, hanya terdengar bunyi pena wartawan yang bergerak laju. Berdasarkan semua ini, pendakwa rea melanjutkan, menaikkan suaranya. Demi keadilan antak mangsa, kami meminta hukuman penjara seumur HIDUP antak Datuk Drive. Fazal, ini bukan pembalasan, tetapi amaran kuat agar tiada lagi dokter yang mengkhianati sumpah mereka. Rungan mahkamah menjadi jempe. Beberapa keluarga mangsa menangis terharu, ada yang berpelukan. Ibu Ahmad Zaki, Pun Fatima, memandang foto anaknya dan berbasak. Akhirnya, keadilan antak anakku, di luar, jeratan orang ramai, seumur HIDUP. Seumur HIDUP, terdengar hingga ke dalam. Datuk Drive, Fazal duduk dengan tenang di tempatnya. Dia tersenyum tipis dan berkata perlahan. Awak boleh kurung badan saya. Tapi fikiran saya dah keluar dari bilik ni. Akan sentiasa ada orang yang percaya dan akan sentiasa ada orang yang akan teruskan apa yang saya mulakan. Hakim menegur, pesalah, ding. Mahkamah menilai bukti, bukan falsafah peribadi awak. Pendakwa rea mengakhiri dengan kalimat tegas. Tuan Hakim, kami percaya penjara seumur HIDUP adalah hukuman yang paling sesuai. Kerana tindakan pesalah bukan hanya pengkhianatan sumpah, tetapi jenya terhadap kemanusiaan. Pembakaran hari ITU berakhir dengan bunyi tukul yang berat. Hukuman akan dibacakan minggu depan, kata Hakim. Di luar, suasana hampir seperti perayaan. Orang ramai berkumpul di halaman mahkamah. Ada yang menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu motivasi. Pelaya perubatan membaca kenyataan resmi, hari ini, keadilan ditegakkan. Kami berjanji akan menjaga sumpah kami dan memastikan pengkhianatan seperti ini tidak berlaku lagi. Kenyataan ITU disiarkan secara langsung dan menyentuh hati banyak orang. Malam ITU, berita tentang permintaan hukuman penjara seumur HIDUP mendominasi siaran TV seluruh negara. Program Bual Bikara menjemput pakar-pakar untuk membingkangkan isu ini. Seorang profesor berkata, ini bukan hanya tentang menghukum Drive Fazal, tetapi juga peluang untuk memperbaiki sistem kesihatan kita. Di Balai Polis, Inspektor Azman menonton berita ITU bersama pasukannya. Dia berkata perlahan, langkah besar sudah diambil. Sekarang, semuanya terpulang kepada Hakim. Hukuman minggu depan akan menjadi kemuncak perjuangan panjang ini. Sementara ITU, di dalam lokap, Drive Fazal merenung catatan kesilnya. Dia menulis ayat demi ayat, seolah-olah sedang menyiapkan kata-kata terakhirnya di hadapan Hakim. Senyumannya kembali, dengan dan angku, seperti seseorang yang yakin telah meninggalkan warisan yang tidak dapat dilupakan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Minggu ketiga Januari 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dipenuhi ribuan orang. Lebih banyak anggota polis dikerahkan, dan kendaraan taktikal mengawal kawasan sekitar. Wartawan dari dalam dan luar negara membuat siaran langsung, menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap kes ini. Di luar, orang ramai membawa lilin, poster, dan sepanduk bertuliskan hukuman maksimum dan keadilan untuk mangsa. Beberapa pelaya perubatan, menggunakan kot putih dengan ribbon hitam, berkumpul untuk berdua sebelum pembakaran bermula. Suasana di dalam mahkamah sangat tegang sejak awal. Keluarga mangsa duduk di barisan hadapan, wajah mereka kaku. Ada yang menggenggam erat foto anak-anak mereka. Air mata sudah membasahi mata mereka. Wartawan membanjiri ruang penonton. Kamera terada ke kandang pesalah. Datuk Drive Fazal mask dengan langkah tenang. Meskipun menggunakan pakaian lokap, tatapannya tetap tajam. Senyuman tipisnya tidak pernah pudar, seolah-olah dia masih berfikir dia adalah pusat perhatian. Hakim mask tukul diketuk 3 kali. Pembakaran hukuman bagi kes jenya Datuk Drive Fazal akan bermula. Suara Hakim bergema. Hakim mula membaca keputusan panjang lebar. Setelah mendengar kesaksian mangsa,
Saksi Hospital, Paka Perubatan Dan and Dang. Dan Mempatimbankan Bhakti Seperti Reko Perubatan. Reko Kewangan. Dan Pengakun Pesala. Makama Menimpulkan Bahawa Pesala Tabakti Sekara Sa Dan Meyakinkan Basala Atas Jenia. Membuwang Ogan Tanpa Persetujuan. Sora Hakim Menjadi Lebi Tegals. Tindakan Pesala Adala Sangaha, Tarangkang, Dan Dilakukan Demikyuntanggan Peribadi. Selain ITU, Pesala Tidak Menunjukkan Sabarang Penyesalan, Yang Menjadi Fakta Pemberat Hukuman. Beberapa Arang di Mahkamah Menanjis Terasa Kesak. Kelwarga Mangsa Berpegangan Tangan. Kemudian, kalimat yang ditunggu-tunggu keluar. Oleh ITU, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pesala, Datuk Drive. Fazal, Rungan ITU Melitus dengan Tanjasan, Sorakan, dan Pelukan. Pum Fatima, IBU Ahmad Zaki, Berlutut dan Berdua. Mangsa muda lain menetap ke langit dengan mata. Namun, di kandang Pesala, Datuk Drive. Fazal berdiri sambil tersenyum. Ketika diberi peluang untuk kata-kata terakhir, dia mengangkat kepalanya. Awak boleh kurung badan saya, tapi sejarah dah rekodkan nama saya. Awak panggil saya penjenya, tapi saya dah tunjukkan sistem kesitan boleh tunduk pada satu orang. Itu takkan hilang. Jeratan marah Melitus dari penonton. Hakim mengetuk tukalnya dengan kuat. Ding, keputusan sudah muktamad. Mahkamah ditangguhkan. Tukul diketuk 3 kali, mengakhiri drama panjang ITU. Di luar bangunan, orang ramai bersorak lega. Ada yang menyanyikan lilin di dataran merdeka dan menyanyikan lagu-lagu SUK. Pelaya Perubatan membaka kenyataan resmi, hari ini keadilan ditegakkan. Kami berjanji akan menjaga sumpah kami dan tidak akan mengulangi pengkhianatan ini. Kenyataan ini disiarkan secara langsung dan menyentuh hati ramai orang. Malam ITU, siaran TV seluruh negara dipenuhi berita hukuman penjara seumur hidup. Program Bual Bikara menampilkan paka-paka. Seorang profesor berkata, hukuman ini bukan hanya untuk menghukum seorang dokter, tetapi juga mesej bahawa undang-undang lebih tinggi dari mana-mana profesi. Dan tiada siapa yang kabel. Di Balai Polis, Inspektor Azman duduk sendirian di pejabatnya. File table kes ITU diletakkan di atas mejanya. Dia merenungnya lama, lalu perlahan-lahan menyucapnya. Inam mangsa ini akan hidup dengan perut. Tapi sekarang kurangannya mereka tahu keadilan ada di pihak mereka. Dia berkata perlahan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu tugasnya belum selesai. Ada kepakaian masyarakat yang perlu dipulihkan, dan luka sosial yang lebih besar dari hukuman ITU. Sementara ITU, di dalam lock-up, drive. Fazal merenung kertas kesilnya yang penuh koretan. Dia menulis beberapa ayat ringkas, dan senyuman tipisnya masih ada. Meskipun hukuman sudah dijatuhkan, dia seolah-olah merasa telah meninggalkan warisan jelap yang akan dikenang lama. Namun, bagi masyarakat, perjalanan belum berakhir. Kehidupan mangsa dan kesan sosial dari kes ini baru saja bermula. Hukuman penjara seumur hidup telah dijatuhkan ke atas Datuk Drive. Fazal, perbekaran sudah berakhir, tetapi kesan selepasnya baru terasa. Kehidupan mangsa, keluarga, dan seluruh masyarakat memasuki babak baru, di mana luka dan harapan hidup berdampingan. Beberapa minggu selepas hukuman, suasana di Hospital Kuala Lumpur berubah drastis. Bangunan yang biasanya dipenuhi pesakit menjadi sepi. Ramai orang masih trauma dan takut untuk pergi ke hospital. Lebih baik ke klinik biasa saja, kata seorang wanita di pasar. Reputasi Hospital ITU hancur. Kerajaan terpaksa campur tangan, menghentarkan kas untuk memulakan perkhidmatan dan mengawasi setiap prosedur dengan ketat. Namun, pemulihan kepakaian masyarakat akan mengambil masa yang sangat lama. Mangsa-mangsa hidup dengan kabaran setiap hari. Ahmad Zaki, kini 26 tahun, tidak dapat lagi bekerja di tapak pembinaan. Dia muda letih, jadi dia menukar kerjanya menjadi operator komputer sembilan. Walaupun kerjanya lebih ringan, semangatnya tetap menyala. Dia mulai aktif dalam komuniti pesakit buah pinggang. Memberi motivasi kepada orang lain dalam keadaan yang sama. Kalau saya boleh hadapinya, awak semua pun boleh,
dia bakta di satu perjumpaan community. Amirul, pelaya 21 tahun, terkesan terak selepas pertunangannya putus. Kemurangan menghantui tetapi rakan-rakan university menyokongnya. Dia menulai tesis tentang etika perubatan dan bertekad untuk menjadi penyelidik yang memperjuangkan hak-hak pesakit. Saya hilang buah pinggang, tapi saya takkan hilang arah HIDUP, katanya dalam satu temu ramai yang menyentuh hati ramai. Aslan, pekerja kilang, menghadapi stigma sosial. Rakan sekerja menilai anggapannya pemalas kirana dia kerap mengambil kati sakit. Akhirnya kesatuannya campur tangan dan memindahkannya ke jawatan pentadbiran. Gaji berkurang, tetapi dia dapat teras bekerja. Istrinya sentiasa di sisinya. Kita mungkin jatuh, tapi kita akan banggan bersama, katanya sambil memegang tangan suaminya. Aslan menaitiskan mata. Dia merasakan masih ada sebab untuk teras berjuang. Selain mangsa, masyarakat juga terkesan mengadakan forum awam, mendesak pembaharuan sistem pengawasan kesehatan. Ahli parlimen mula membangkangkan program baru untuk melindungi pesakit. Di kampus university, pelaya perubatan melakukan simbolak. Mereka berdiri di halaman, memakai kot putih, dan membacakan sumpah Hippocrates dengan lantang. Kami bersumpah akan menjaga kemanusiaan dan tidak akan mengkhianati kepercayaan ini. Video ITU menjadi viral, mengingatkan masyarakat bahwa generasi baru tidak mahu profil mereka daismari. Inspektur Azman, penyiasat kes ITU, memerhatikan semua perubahan ini dengan perasa campur EDUK. Suatu malam, dia membaca berita tentang Ahmad Zaki yang kini menjadi pencerama motivasi. Dia tersenyum tipis, tetapi pada masa yang sama, dia termenung dalam. Keadilan undang-undang sudah ditegakkan, tapi keadilan sosial masih belum selesai, dia menggumam. Baginya, hukuman penjara seumur HIDUP hanyalah sebahagian dari cerita. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bangkit dari luka ini. Keluarga Drive, Fazal juga tidak luput dari perhatian. Istrinya mengasingkan diri dari dunia luar dan akhirnya pindah ke rumah orang tuanya di bandar. Lain untuk menggalakkan media. Anak lelaki selang Drive, Fazal, seorang pelaya sekolah menengah, terpaksa menukar sekolah setelah dibully oleh rakan-rakannya yang memanggilnya anak dokter pembunuh. Suatu hari dia pulang ke rumah sambil menangis setelah mendengar kata-kata ITU. Rumah mereka di Kuala Lumpur dijual untuk membayar hutang, dan selebihnya digunakan untuk meneruskan HIDUP. Mereka tidak bersalah, tetapi beban sosial ITU sangat berat. Media meliput setiap sudut cerita. Program dokumentari menceritakan kisah mangsa yang Cuba bangkit, keluarga Drive, Fazal yang HIDUP dalam AB, dan usaha masyarakat untuk memperbaiki sistem. Siaran-siaran ITU membuat ramai penonton menaitiskan mata. Tetapi juga membuka mata mereka bahwa tragedi ini lebih besar daripada hanya seorang dokter. Di sebalik tirai besi, Drive, Fazal masih HIDUP dalam kangkuhannya. Dia tidak lagi menulai secara intensif. Tetapi dia sering membaca semula tulisannya dan menyimpannya dengan teliti. Kadang-kadang, senyuman tipisnya muncul, seolah-olah dia merasa dia telah berhasil meninggalkan warisan jelek dalam sejarah. Tetapi di luar, masyarakat sudah tidak lagi peduli padanya. Bagi mereka, dia hanyalah simbol tamak yang tidak boleh diulangi. Akhirnya, tragedi ini meninggalkan refleksi yang paling mendalam tentang nilai kemanusiaan, profil, pengetahuan, dan kekuasaan. Tanpa hati nurani, seberapa hebat pun seseorang, ia tidak bermakna. Seorang dokter mungkin punya pengetahuan untuk menyelamatkan. Tetapi tanpa empati, pengetahuan ITU boleh menjadi senjata. Inspektur Azman menulai kalimat terakhir dalam reko pribadinya. Undang-undang boleh menghukum tabu, tapi hanya kesadaran yang boleh menyembuhkan luka sosial. Dan kesadaran ITU mesti kita jaga bersama. Dia menutup buku ITU dan memandang langit malam di Kuala Lumpur. Tragedi Drive, Fazal akan dikenang sebagai luka yang dalam. Tetapi juga sebagai pengajaran bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang rapat dan harus dipupuk dengan kejujuran. Sumpah profesional bukan hanya kata-kata, tetapi janji yang mengikat jiwa.
Dan dalam kegelapan, selalu ada peluang untuk menyelamatkan kahe. Kisah Datuk Drive. Faisal berakhir di mahkamah. Hukuman penjara seumur HIDUP telah dijatuhkan. Inam mangsa berjuang untuk meneruskan HIDUP mereka. Dan masyarakat perlahan-lahan belajar dari luka besar ini. Namun, ini bukan hanya kisah seorang dokter yang tersesat atau sistem yang cacat. Ini adalah sermon yang memaksa kita semua melihat diri kita sendiri. Adakah kita cukup waspada? Adakah kita cukup peduli? Adakah kita cukup berani untuk menjaga kemanusiaan? Melalui tragedi ini, kita belajar bahwa semua profesi, sama ada dokter, polis, guru, atau hakim, semuanya berdiri di atas satu landasan yang sama. Kepakaian tidak boleh dibeli dengan wang atau status. Tetapi harus dijaga dengan tindakan jujur dan hati yang bersih. Apabila kepakaian itu dikhianati, kesannya tidak hanya menimpa satu orang, tetapi seluruh masyarakat. Inam mangsa kehilangan satu buah pinggang. Tetapi mereka menunjukkan kepada kita mana kekuatan sejati. Ahmad Zaki yang bangkit menjadi pencerama motivasi. Amirul yang menulai tesis tentang etika. Aslan yang tabur demi keluarga. Mereka semua adalah wira-wira kesal yang lahir dari kesakitan. Mereka mengingatkan kita bahwa jika kita bertekad untuk tidak menyerah, kegelapan boleh berubah menjadi kahe. Keluarga Drive. Faisal juga memberi kita pengajaran lain. Mereka tidak bersalah, tetapi terpaksa menanggung beban sosial yang berat. Dari sini, kita belajar bahwa setiap perbuatan salah akan mencetuskan gelembang yang menyapu ramai orang di sekelilingannya. Oleh itu, kita harus berhati-hati, kerana dosa pribadi boleh menjadi penderitaan bersama. Masyarakat juga memperoleh pelajaran bahagia. Jangan sesekali menyerahkan seluruh HIDUP kita kepada orang lain tanpa bertanya. Kita punya hak untuk tahu. Kita punya hak untuk mengawasi. Kita punya hak untuk melindungi diri sendiri. Case Drive. Faisal menjadi pengingat bahwa walaupun sistem mungkin cacat, suara masyarakat dan pengawasan yang berterusan boleh memastikan ia berfungsi. Dan bagi profesi perubatan, tragedi ini adalah amaran yang kuat. Sumpah Hippocrates bukan ritual pada awal karya, tetapi janji seumur HIDUP. Seorang dokter bukan hanya harus pandai, tetapi juga jujur. Tanpa hati nurani, pengetahuan boleh menjadi alat yang merosakkan. Inspektor Azman, yang setia mengikuti kes ini sejak awal, mengakhiri rekod terakhirnya dengan satu kalimat. Keadilan bukan pengakhiran, tetapi pemulihan kesadaran baru. Kalimat itu bergema bukan hanya di pejabatnya, tetapi di hati setiap orang yang mendengar cerita ini. Dan sekarang, persoalan itu kembali kepada kita, para pendengar. Adakah kita akan membiarkan tragedi seperti ini berulang? Atau adakah kita akan mula menjaga kepakaian dari hal-hal kesal di sekeliling kita? Dengan jujur dalam pekerjaan, setia pada janji, dan peduli terhadap jiran. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah sebuah misi. Dan setiap profesi adalah jalan pengabdian. Mari kita jaga hati nurani kita bersama, agar tiada lagi drive. Faisal kedua atau ketiga lahir. Jika Anda tersentuh dengan cerita ini, sila kongsi pendapat Anda di rongga komen. Adakah hukuman seumur HIDUP itu adil? Atau ada cara lain? Kami ingin mendengar suara Anda. Jangan lupa tekan suka dan langgan supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang bermakna. Kerana setiap cerita menyimpan pelajaran bahagia untuk kehidupan kita semua. Terima kasih kerana mendengar sehingga akhir. Semoga Tuhan sentiasa menjaga kita dari kegelapan dan membimbing kita untuk selalu memilih jalan kebaikan.